أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kedua, qidamun, artinya arti qidam sedia. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Kita masih lagi di dalam Al-Babul Awwalu fi Bayanil Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Bab yang pertama pada menyatakan tentang akidah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita pun telah masuk dah perbahasan sifat yang pertama, iaitu sifat wujud. Pada pertemuan bulan yang lepasnya kita telah bahas serba sedikit tentang bagaimana kita mengiktikadkan ada Allah Ta'ala. Yakni ada Allah Ta'ala tu tidak seperti ada kita, kerana ada kita ni mumkinul wujud, harus ada. Bila harus ada bermakna harus tiada. Jadi ada kita tu didahului oleh tiada, dan sambil-sambil ada ni pun terima nak dikatakan tiada, dan ada kita ni pasti akan bersambung dengan tiada. Jadi banyak tak ada pada ada. Jadi oleh orang sufi dia kata dah banyak tak ada, seolah-olah tak ada lah. Orang tasawuf dia tu lagu tu. Bukan tak ada sungguh, seolah-olah. Itu kena faham tu dah. Jadi jangan kita kata orang sufi ni orang falasifah. Apa? Dah kata kita tak ada. Orang tasawuf tak kata makhluk ni tak ada. Orang tasawuf kata seolah-olah tak ada. Bukan tak ada sungguh. Kalau tak ada sungguh tu memang saufastaiyah, puak falsafah. Puak falsafah kita terada itu kan. Mereka ni iktikad makhluk ni takhayyul, khayal saja. Tak ada apa ni. Kita ni tak ada. Duk nampak ada ni tak ada sebenarnya. Khayalan saja. Ni tu panggil kelompok saufastaiyah. Jadi kalau jumpa dengan orang lagu ni, kita lepuk kepala dia di dinding. Rasa sakit tak? Kalau kata sakit, ada tu. Bukan tak ada dah. Jadi orang-orang yang tak mengerti perkataan orang tasawuf, bila dia baca kitab-kitab seumpama Durrun Nafis, maka dia kata, tengok orang tasawuf kelompok falasifah. Itu tuduh itu pula. Bila masuk dalam perbahasan af'alul ibad, bila terai pasal jabriyah,
Fuak Jabriyah ni fuak yang menafikan ikhtiar usaha hamba. Hamba makhluk ni tak ada ikhtiar usaha, seperti kapah yang ditiup oleh angin. Nah, jadi dia tuduh pula orang tasawuf ni Jabriyah pula. Padahal dia silap faham ya. Sebab dalam perbahasan sana nantilah kita masuk sifat kudrat nanti baru kita bahas. Nah, jadi jangan kita salah faham. Nah, jangan kita salah faham perkataan orang tasawuf. Sebenarnya orang tasawuf tu pun mengambil daripada perbahasan orang usuluddin juga, orang ilmu tauhid juga. Nah, bila orang ilmu tauhid, ulama tauhid kata bahawasanya makhluk ni ada, tapi ada makhluk ni mungkinul wujud, harus ada, harus tiada. Bermaknanya datang ada kita ni didahului oleh tiada. Sambil-sambil ada ni terima tiada. Dan sambil ada kita ni pasti bersambung dengan tiada. Banyak tiada pada ada. Jadi orang tak sahaja kata dah banyak tiada, seolah-olah macam tak ada lah. Tu orang tak sahaja cakap lagu tu dah tu ni. Habis. InsyaAllah pada malam ni kita masuk pula kedua. Kedua sini ni orang panggil fi tartibi zikri, pada tertib menyebut saja. Jangan kita faham sifat Allah ada dulu ada kemudian. Tu tak betul lah faham lagu tu. Nah, sifat-sifat Allah Ta'ala tu azali qadim semuanya. Mana tidak ada yang dahulu dan kemudian tak ada. Bahasa orang panggil cakap dengan secara kurang adab gak? Bahasa kapung orang panggil tasamuh fil ibarah, sama tua belakang gitu lah ni. Tapi jangan duk payah ada usia pula. Nah, maknanya sifat-sifat Tuhan tu semua qadim belakang. Bila sebut kata qadim, artinya tidak ada yang dahulu, tidak ada kemudian, semuanya sama belakang. Nah, jadi hak kita duk bila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ni orang panggil pada tertib menyebut saja. Nah, jangan kita faham kata Allah Ta'ala mula-mula dia bersifat dengan ada. Duk lama sikit, nya sedia pula dah. Lama sikit lagi nya bakok pula dah. Lama sikit nya mukhalafah pula. Kalau gitu wujud saja hak sedia, hak lain semua baru belaka. Bukan makna lagu tu dah. Jadi kedua sini pada tertib menyebut saja. Fi nafsil amri au fi haqiqatil amri, pada di perkara makna pada realiti yang sebenarnya semua sifat Allah Ta'ala qadim azali belaka. Itu dah. Mana sifat kedua dia sebut qidamun. Qaduma yaqdumu qidaman fahuwa qadimun. Tu. Jadi qidam arti hak dia terjemah sininya sedia. Arti ini baru balik bahasa, orang panggil balik bahasa. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab sebutnya qidam, bahasa kita orang Melayunya sebutnya sedia. Maknanya apa? Dah. Makna sedia ni berapa? Sebab kita pun duk cakap sedia ni. Demo sedia dak lagi. Dah sini. Demo sedia dak lagi nak berlomba lari ni. Kawan sedia dah. Demo ada nasi dah. Ada nasi sedia duk menanak oleh puyuk. Sedia juga. Kereta baru kan dak kereta sedia. Sedia juga. Ayah dengan anak mana lebih dulu sedia? Sedia juga. Pas Tuhan sedia. Weh lah. Supo okey. Sedia kita makhluk dengan sedia Tuhan. Hak gini hak jadi lama mengaji sifat 20 ni sebenarnya. Apa? Nak faham makna supaya kita tu reti beza antara khaliq dengan makhluk. Jadi sama pada nama, tidak sama pada makna tu tak mengapa. Jangan bila kita sebut pandai tapi makna i'tiqad sama dengan makhluk. Tu hak punah tu. Itu hak rasa akidah tu. Jadi sedia Allah Ta'ala ni orang panggil qidam zati. Qidam zati. Apa bahasa Melayunya? Sedia bahasa zat. Sedia bahasa zat dia sengerti. Gitu. Tu lagu mana makna sedia bahasa zat dia sengerti? Sedia bahasa zat dia sengerti ni dengan makna la awwala li wujudihi.
Atau boleh juga kita kata la bidayata liwujudihi. Nah, tidak ada permulaan bagi adanya, walam yataghayyar, dan tak terima perubahan. Itu makna sedia zati. Qadim zati, qidam zati, maknanya dia tak ada permulaan bagi ada, kemudian dia tak berubah zat dengan segala sifat-sifat dia. Itu dia panggil qidam zati. Adapun hak kita duk cakap rumah sedia, kereta sedia, nasi menanuk dalam periuk nasi sedia, itu orang panggil sedia zamani. Zaman bukan zaman Islam atau penyanyi dia tu ni. Sedia dengan nisbah pada masa. Gitu makna lama masa. Kereta sedia, maknanya kereta ni kita beli setahun dah. Tu makna sedia dah tu. Dia dalam Arab ni paling kurang nak dikatakan lama setahun. Haul dia panggil. Macam kita zakat lah. Zakat cukup haul mana? Setahun. Itu dah. Lama dah tu. Di Arab pun gitu jugalah. Kalau setahun tu lama dah tu. Di uruh orang Arab, kalau lama setahun, lama dia panggil. Jadi setahun beli rumah. Rumah baru kok. Rumah sedia. Rumah sedia. Mana setahun lebih dah. Tu orang panggil apa? Sedia dengan makna lama masa. Jadi bukan kita iktikad Allah sedia dengan makna lama masa dah. Jangan duk iktikad lagu tu. Allah Ta'ala sedia. Apa makna? Oh, lama jamai dah Tuhan ada. Siap mu. Berapa umur? Sudah. Kalau dia kata lama masa, boleh tanya umur berapa dah ni. Tu salah tu. Iktikad salah tu. Jaga-jaga dah. Jaga-jaga. Sebab tu ilmu tauhid ni dia tak boleh kita ambil buku baca sendiri tu, tak boleh. Man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Barang siapa yang mengambil ilmu akidah ni dengan semata-mata pembacaan buku tanpa mengaji dengan tok guru. Tapi tok guru tu dia juga kena mengaji dengan tok guru. Jangan tok guru tu hak berasa jenis berasa ambo rasa boleh ngai. Ambo berasa boleh. Ni hak bahaya ni. Tak sungguh. Ambo cerita dah ke? Cerita dah ke sinta ingat dah. Masa balik Mesir dulu 2014. Ambo balik Mesir 2014. Masa tu tak ada lagi ala kuliah ni, balik-balik Mesir ni orang panggil apa? Tak nikah lagi masa tu. Rock di Mesir tu tak habis lagi. Rockers di Mesir ni tak habis lagi. Jadi satu kali tu ambo singgah semaya maghrib di satu masjid di Kuala Lumpur. Tak ingat dah masjid mana tu. Pakai ikut orang saing-saing sudah tengok wayang pakai seluar jing, pakai baju cak korok apa rambut pun panjang kat ni Sudah semaya maghrib, duduk sekejap dengar ada ustaz duk mengajar tauhid. Masya Allah, bagus. Baguslah mengajar tauhid ni, nak kemah akidah umat, fardu ain, ilmu fardu ain. Dia duk mengajar bab sifat kudrat, sifat perkuasa Allah Taala. Jadi dalam banyak-banyak dia bersyarah, dia duk mengajar, dia kata, tuan-tuan, Allah ni maha kuasa. Betul tu, memang Allah maha kuasa. Kata Tuhan lemah kafir dia ni. Kuasa tak kuasa Tuhan, Tuhan boleh buat segala benda. Semua benda Tuhan boleh buat berlaku. Segala benda tu benda gapo tu, kena tanya pula tu. Kita duk benda gapo. Nak tanya haji, dia tanya haji. Yang aja adalah Haji Mu'ah duduk macam kita gini lah, duduk nyandatin dia ke apa dia. Nak tanya haji, Allah kuasa ke tidak buat anak bagi dia? Soalan dia tanya. Allah kuasa tak buat bini dia, buat ibu bapa dia? Dia duduk sorang kesik kalau tak panggil dia ni. Boring duduk sorang. Dia boleh buat tak adik-beradik dia ke syarikul bari dia panggil. Mopok dia ke, anak dia ke, bini dia. Jawab haji tanya. Haji hok duduk depan ni tak tahu nak healing ke nak hanggut ni. Sama naik tak berani. Kata. Ambo duk nanti tunggu dia jawab. Akhirnya jawab mana? Duka cita, jawab pihak keluar di mulut dia tu pun tak betul juga. La haula wala quwata illa billah. Dia jawab mana?
Jawabnya Tuhan kuasa lah haji. Tuhan kuasa buat belaka. Cuma ya tak anak. Nah, macam kita lah kena nasi khabu dah 2 buku orang tahu pizza. Oh, tak ambuh lah. Kuasa dah nak makan. Boleh nak makan cuma tak ambuh. Betul kau jawab lagu tu tu? Salah. Salah besar. Besar salah dia tu. Nah, kalau jawab Tuhan boleh buat anak bagi dia, bermakna anak Allah Ta'ala tu bukan mustahil, mungkin. Terima ada, terima tak ada. Jadi betul lah orang kafirnya. Nah, betul lah Nasraninya. Kalau Tuhan ada anak pun boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Mungkin kan? Kudrat ni takluk dia, hijau dia kepada benda mungkin. Nah itu. Nah ni bahaya ni. Nah, barangkalinya ustaz tu dia rasa dia boleh mengajar. Maka dia pun mengajar selalu dah. Kalau dia mengaji dengan tok guru, pasti dia tak akan syarah lagu tu. Jawabnya Tuhan tak kuasa. Betul. Tuhan tak kuasa. Tak kuasa bukan bidar dia buat benda mustahil. Buat bini dia, anak dia, mak pak bagi dia tu mustahil. Mustahil akal. Kudrat ni bertakluk dengan perkara yang harus pada akal. Bukan perkara mustahil pada akal. Ingat? Nah, itu bahaya tu. Jawapan gitu bahaya. Nah, tu pas lemah tu kan. Lemah buat apa? Bukan bidang kuasa dia. Seperti gajah tak pandai panjat pokok kelapa. Kita boleh kata gajah tu lemah. Bodoh gajah. Mu ni besar saja tak pandai naik pokok kelapa. Hak bodoh bukan gajah kita. Kerana hijau gajah bukan panjat pokok kelapa. Bidang kuasa dia heret kayu balok. Tu baru gajah. Kalau beruk tak pandai naik pokok kelapa tu baru boleh kita kata bodoh. Mungkin hijau beruk dah naik pokok kelapa. Gitu nak uyung dah faham. Nah, itu nak kata bahayanya kalau orang mengaji ilmu usuluddin tanpa guru yang benar-benar mengaji, dengan guru yang benar-benar mengaji ni. Isnadur riwayah dia panggil. Baik. Jadi jangan kita faham Tuhan ni sedia, Tuhan ni bersifat dengan kidam. Apa makna kidam? Apa makna sedia? Lama jamai dah Tuhan ada. Belum tu ada lagi. Nah, kalau belum tak ada lagi dengan makna tu sedia Tuhan, iblis pun sedia. Iblis lama lagi. Jin pun lama. Malaikat pun lama. Bukan makna tu dah. Bukan makna lama masuk. Nah, tu. Ada juga kidam dengan makna nisbah buat banding. Macam tak ada. Ayah dengan anak. Mana lebih dulu sedia ada? Tu. Nah. Jadi ayah dulu ada sedia pada anak. Tu orang panggil sedia juga tu. Sedia. Tapi itu dia panggil sedia dengan makna buat banding. Nisbah. Anak dengan pak. Mana lebih dulu ada sedia? Pak dulu tu, anak dulu tu baru pak. Pak dulu sedia pada anak. Tu orang panggil sedia juga. Sedia dengan makna buat banding. Sedia tu bukan kita nak i'tikad maknanya pada Allah Ta'ala. Bukan makna lagu tu. Atau dengan makna sedia ni kembali seperti asal. Ada juga. Sedia dengan makna kembali seperti asal. Hak dalam Quran sebut. Dalam surah Yasin tu apa? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Itu cerita Tuhan cerita pasal bulan ni. Nah, daripada anak bulan sabit separa penuh jadi penuh purnama kembali seperti qadim, seperti hak awal balik hak sedia mula. Tu qadim juga tu. Nah, jadi bukan makna tu juga kita nak i'tikad pada Allah. Patu sedia yang kita nak i'tikad pada Allah Ta'ala ni sedia dengan makna apa? Saat ni. Mana? La awwala li wujudihi la bidayata li wujudihi wa lam yataghayyar. Tidak ada permulaan bagi adanya dan tak berubah zat dan segala sifat-sifatnya. Zat dia, sifat-sifat dia tidak ada permulaan bagi ada, dan zat dia, sifat-sifat dia tak berubah. Macam kita berubah tak? Berubah. Berubah.
Ubah. Masa lahir dulu gini kok kita. Ayah haji masa lahir dulu gini kok. Oi, pecah perut mak nah. Kecil halu. Nah. Tu lama-lama duduk sebulan, kau besar setahun, kau boleh berjalan, 2 tahun boleh melompat, 3 tahun masuk sekolah tadika dah. Tu 6 tahun, 7 tahun masuk sekolah rendah, kau besar 40 tahun tu tak ada jadi baby. Dah bapak baby. Itu ni. Berubah tak? Berubah. Itu. Berubah tu menunjuk baru. Berubah tu menunjuk baru. Sebab tu alam langit bumi ni kita tak tahu surat beranak bila. Tapi yang berani dengan yakin kita kata langit bumi ni baru sebab apa? Sebab berubah. Nah, tak berubah apa? Pagi, petang, siang, malam, kemarau, hujan, banjir. Nah, tu berubah tak? Berubah. Berubah tu menunjuk baru. Sebab tu ulama kata al-alamu mutaghayyirun. Bermula alam ini ni berubah-ubah. Cuba tengok, berubah sungguh tak? Sungguh berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Tiap-tiap benda berubah pasti baru. Pasti ada yang memperbaharukan dia, yang merubah-ubah dia. Kita berubah tak? Berubah. Tubuh kita sendiri berubah. Hodok pakai spek dalam masjid ni berapa orang? Masa beranak mula pakai spek tak? Dah. Ni, kau beranak mula pakai spek dah, kejut mak ya spek main mana ala roh kau guano. Nah, ada. Berubah tak? Berubah. Lama-lama wano rasa tak nampak jauh ni, gabu jauh. Wano tak nampak dekat, gabu dekat. Pakai spek mata. Nah, kau lama kau tebal power. Nah, kunyah kerok banyak-banyak lama tidak demo pakai spek Wano tak pakai spek dah ni. Tahu jelas molek dah lah ni. Kayak berubah ke tu. Berubah lah. Berubah. Bila berubah itulah menunjukkan ada yang merubahkan dia. Yang memperbaharukan dia. Wa kullu hadisin, dan tiap-tiap benda yang baru itu fala buddalahu sani'un, tak dapat tidak pasti ada yang mengada. Nah, maka Allah zat dan segala sifat-sifatnya tidak ada permulaan bagi ada dan tak berubah. Tak berubah. Zat dia tak berubah, sifat-sifat dia tak berubah. Nah, duk kodeng gitu, duk sedia kala gitu. Ada makhluk, kau tak ada makhluk, Tuhan tetap Tuhan, zat dengan segala sifat-sifat dia tak berubah. Inilah makna kidam yang kita nak i'tiqad, nak pegang dalam hati kita pada zat dan segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Kidam lagu ni kita kata mesti Allah Ta'ala sedia. Sedia dengan mana apa? Tadi mesti Allah Ta'ala zat dan segala sifat-sifatnya tidak ada permulaan bagi ada, dan zat sifat-sifat dia tak terima perubahan. Itu. Selalu tengok rasa-rasanya makna ni kita sudah faham dah pada bulan lepas dalam perbahasan sifat wujud. Betul tak? Bila sebut kata ada Allah hari itunya kita kata wajibal wujud. Allah ada dengan makna mesti ada. Apa makna mesti ada? Tak terima nak kata tak ada. Tak terima nak kata tak ada lagu mana? Tak terima tak ada yang dahulu, ada musabik. Tak terima ada dia tu boleh dipanggil tiada. Nah, adamul hal kita kata. Dan tak terima ada dia tu berhubung dengan tiada. Adamul lahir. Nampak tak? Jadi makna kidam ni sebenarnya kalau kita betul-betul faham teliti, rasa macam ustaz pernah hurai dah makna ni dalam sifat wujud. Tapi apa duk mari hurai lagi makna ni dalam sifat kidam. Kalau orang tu perhatilah. Kalau orang tu tidur, dia tak kira, tunggu isyak nak masuk je. Nah. Kalau orang tu perhati mesti mikir, macam pernah dengar dah makna ni bulan lepas. Duk ulai puluk makna ni bulan ni. Duk cerita benda sama ustaz ni. Hati dulu bah. Dah sini. Ulama jawab, kenapakah ulama akidah ni tidak memadakan kita mengiktikadkan makna-makna sifat Allah dengan secara automatik. Lazim dia panggil. Auto. Dah kalau kita faham dah makna kidam di sifat wujud, lakah lalulah ustaz. Nah,
bawa kidang bakok ni masuk mukhalafah selalu cepat-cepat sikit. Ulama kata tak boleh itu, tak boleh. Tu kenok. Nah, tak boleh lagu tu. Apa tak boleh lagu tu? Tak ada kita faham makna hak telah ni. Tak boleh. Li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Itu kata Imam Sanusi. Li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam mata pelajaran ilmu tauhid ini bahayanya sangat besar. Kalau tidak fasik mubtadi' kufur wal iyadzu billahi min zalik. Maka ulama akidah dia lebih lagi menitik berat, apa orang panggil? Lebih lagi prihatin kepada akidah umat Islam berbanding dengan pramugari yang mengambil prihatin dia terhadap penumpang-penumpang di atas flight. Lebih lagi. Kita naik flight kita naik di Subang nak pergi Kota Baru, naik pagi ada meeting. Naik flight tidak pramugari diajar. Penumpang-penumpang, ini tali keledak anda. Caranya sauk lagu ni. Kemah lagu ni. Meja tutup, buka tikar, yajah habis. Ini pakaian keselamatan. Tiup WC seperti ini. Bapak kita pun duk ita tengok. Kali pertama naik flight. Hodok besok juga. Lagu ni beres. Tahu dah apa ni? Beres, selesai. Turun Kota Baru, mesyuarat boleh 3 jam, selesai mesyuarat, naik pula flight nak balik Kuala Lumpur. Naik pula di airport Kota Baru tu, pramugari ajar pula tak kita? Ajar pula tak? Ajar pula. Ini tali kelas. Ajar pula. Boleh tak kita ni ambil botol pelekung atas kepala pramugari. Woi, tadi nak naik mu ajar dah, nak balik ajar pula. Macamlah aku bodoh sangat. Boleh ke? Tak boleh. Mungkin tugas dia dah. Tugas dia ni orang panggil prihatin kepada penumpang-penumpang kapal terbang. Kalau gitu ulama akidah lebih lagi lebih lagi. Tak dimemadakan memahami dengan secara lazim automatik tak boleh. Kena tahu dengan secara manual juga. Seko-seko, sebutir-sebutir, bahasa. Maka sebab tu ilmu akidah ni tak boleh kita nak buat main-main. Tak boleh. Itu bahaya. Bahaya. Takut kita salah. Sebab tu kalau orang mengaji ilmu akidah betul-betul, insya-Allah, kalau ada ustaz kau siapa tok syekh kau berapa mengajar lari sikit daripada ahli sunnah wal jamaah. Walau dia pakai serban macam ambo, janggut panjang putih hitam pula tu. Hitam tak ada air pula. Jubah 2 3 4 lapis, ada ridak juga atas bahu. Jubah labuh nak pula heret habis ayat tak kucing. Kita boleh tahu, tak betul dengan ahli sunnah ni. Itu. Tapi kalau kita buta mengaji akidah, gak ikutlah sahok janggut hok jubah tu, gak kita telah belako, yo belako dak usah tak gini. Tokannya salah. Ni bahaya. Tu kalau nak cerita agak banyaklah banyak. Tapi alhamdulillah lah, dia tarik balik dah, kita syukurnya banyaklah. Bukan senang nak tarik balik. Tapi memang kena tarik balik, dah kena mengakui ini akidah sesat lagi menyesatkan. Jangan siapa-siapa yang pegang mengiktikadkan seperti apa yang saya telah terlanjur mengajar kepada muslimin muslimat. Yang kena ayat gitu. Siapa dia yang iktikad seperti ini boleh jatuh kufur wal iyadzu billah. Mana roh boleh masuk dalam tubuh. Orang panggil tanah sukhul arwah. Tak boleh. Mana boleh itu? Tak boleh. Mustahil akal. Nak cerita Tuhan kuasa. Ni pun nak cerita Tuhan kuasa juga. Tuhan ni maha kuasa, Tuhan. Tuhan mampu ambil roh Sayyidina Abu Bakar bubuh dalam tubuh Imam Ahmad bin Hanbal. Bubuh roh tubuh yang mati, bubuh dalam Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati. Habisnya buh, yang kutip buh. Nak tanyanya kalau tiup sangkakala yang kedua, bakit hak mana? Tubuh ada 10, roh ada 1. Bakit seketak. Boleh terima Ni ruh dengan makna diri ni, bukan ruh makna semangat. Ruh makna semangat tak apa. Kawan tengok demo ni ada ruh Sayyidina Umar. Semangat Sayyidina Umar tu tak apa tu, tak ada macam orang hok duk zaman-zaman muda dulu kan. Dia macam silap, orang panggil silap kebatin. Dia duk minta. Nak jadi silap beruk. Ada lagu tu, ada sungguh.
Semangat beruk tu masuk, boleh rukah pokoknya. Ada sungguh. Itu semangat beruk dia panggil dah. Semangat beruk lah silat naga yang minta. Dah, ada. Hak tu bukan roh tu. Roh ni tak boleh masuk. Roh orang tu. Nah, Iqra kitabaka. Baca olehmu kitabmu tu yang kata akhirat esok. Kalau roh Sayyidina Umar kan? Baca kitab Sayyidina Umar lah kita akhirat esok, bukan roh kita. Jadi pelik habis kalau cakap lagu tu. Nah, saya ni tak tahulah saya ni siapa. Mungkin roh Sa'ad bin Abi Waqqas ku masuk tubuh saya. Hai, benar lagu tu. Nah, tu mustahil akal. Kekuasaan Allah tidak bertakluk kepada mustahil akal. Bahkan kata alim ulama ahli sunnah wal jamaah, wa nuqatti'u, kami putuskan. Lalu kata wa nukaffiru, kami mengkufurkan. Wa nuqatti'u, kami putuskan bi kufrin, dengan kufur man qala bitanasukhil arwah, barang siapa yang i'tiqad ruh boleh berpindah daripada tubuh dia ke tubuh orang lain. Nah, li anna fihi inkarul ba'thi, karena sabit pada i'tiqad tanasukhul arwah itu mengingkari hari kebangkitan, hari kiamat. Itu dah. Itu bahaya tu. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak mengaji betul ilmu akidah sifat 20 ni, sudahlah. Bawa kita taksub pada Tok Syekh. Nah, bawa taksub pada Tok Syekh. Awak siapa? Janggut tak ada. Muda lagi. Ya kira janggut. Ya kira janggut aling. Oh, kalau kira janggut aling, kambing aling lagi lah pada kita. Ya tak pernah. Jangan kata jilik cukur guting budak. Perak lagu tu. Tapi alhamdulillah telah ditarik dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga akidah kita dan semua kaum muslimin. Biar jadi akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada pun orang nak ta'asuk lagi. Tu pula. Kita royak, tanggungjawab kita kena royak. Kena kulil haq walau kana murran walau kana ala nafsika. Kena royak benda hak sebenar walaupun pahit. Pahit lah moga orang kita juga nak ni. Pahit lah kena keluar kita juga. Sama pakai subay juga, sama mu'luk juga, sama yahanana juga, sama qasidah. Tapi tak leh. Akidah nombor 1. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran tu lebih layak dan lebih berhak, lebih sepatut untuk diikut. Bukan apa tokoh-tokoh, bukan. Itu lagu tu. Baik. Jadi kerana tu ulama kata tak boleh kita faham akidah ni dengan secara automatik. Kena dengan manual juga. Kalau kereta tu tak apa dia pandai manual nak naik auto. Lah ni pun tak pandai manual dia mau ambil lesen auto boleh. Tapi bukan kereta ni pegangan. Tak boleh dengan secara auto. Kena manual. Supaya benar-benar apabila kita ditanya muka nakir dalam kubur man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka, kita boleh jawab dengan lancar bantuan daripada Allah Ta'ala. Karena akidah kita betul. Mu'taqadat kita kena dengan apa yang dipegang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu. Bila sebut kata mesti Allah Ta'ala bersifat dengan kidam dengan makna tidak ada permulaan bagi ada dan tak terima perubahan pada zat dan segala sifat-sifatnya. Lawan bagi kidam hudus, baharu. Lawan ni dengan makna tak boleh beri pun sekali. Kena faham dah? Jangan kita ikut fuak-fuak Wahabi buat menganjing. Kata apa duk mengaji sifat 20. Allah bersifat dengan wujud. Wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawan ada, tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Tak dia ada. Pahlawan tak ada. Jahatnya. Bukan lawan tu makna bergocoh cik abai weh. Dia lawan kat mana bergocoh selalu. Duk faham salah faham tu bahaya, salah faham. Baca saja. Tak faham makna tu bahaya. Lawan situ dia terjemuh daripada Arab wadidduha. Did ni kalau terjemuh kot Melayu lawan lah. Tapi lawan dengan makna did ni artinya apa? Tak boleh beri pun sekali. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara berlawanan ni tak boleh beri pun sekali. Bila kita i'tikad Allah mesti ada, tidak ada Allah tentu tidak. Lagu tu. Bila kita i'tikad Allah mesti kidam, mesti sedia dengan mana tidak ada permulaan bagi ada. Kalau gitu ada permulaan bagi adanya Allah dan terima perubahan pada zat dan segala sifatnya Allah, itu dia panggil
baharu. Tentu tidak. Tak boleh lalu. Tentu tidak. Tak boleh terima, tak boleh beri pun sekali dua tu. Nah, bila kita i'tikad Allah mesti bersifat dengan sama pendengaran. Tentu tidaklah orang panggil as-samam. Apa? Pekak tuli. Nah, boleh beri pun pekak tuli dengan pendengaran boleh? Awak ni apa parking tempat orang cacat? Saya kurang upaya. Mana kurang upaya? Saya pekak. Mendengar ni saya cakap. Tak, memang ada sifat pendengar tapi saya pekak. Kok mana lagu tu? Dah ada sifat pendengar tak pekak lah. Dah pekak tak ada lah sifat pendengar. Sebab tak boleh beri pun sekali. Dua perkara berlawan. Ingat semua. Tu makna lawan. Bukan lawan makna gocoh. Hidup pahal makna lawan gocoh berat lah. Nah, lagu tu. Jadi lawan kidam mana apa? Tak boleh beri pun sekali dengan kidam ni berapa? Baharu, hudus, hadis pun dia panggil. Baharu. Apa makna baharu? Bukan baru lawan makna buruk tu bukan. Kita kan baru ni lawan bagi buruk lah. Bukan makna tu. Tu kita duk cakap. Kereta baru ni. Kereta baru. Baru ambil ni. Okay. Orang panggil baru lawan buruk. Dalam ilmu tauhid benda buruk pun baru. Tu lagu tu. Benda buruk pun baru. Apa? Dah benda buruk tak ada permulaan bagi ada tak? Ada. Pas berubah tak? Berubah. Tiap-tiap benda ada permulaan bagi adanya dan terima perubahan pada dirinya, maka dipanggil baru walau buruk. Jadi kalau gitu jual kereta buruk-buruk mahal-mahal. Mahal molek kereta lama dah ni. Kereta lama buruk baru dia. Baru kok mana dah buruk. Ayat dia baru dengan makna kereta aku ni ada permulaan bagi ada dan terima perubahan. Tu dah mau ngaji mana lagu ni? Ngaji di Masjid Al-Irsyad lah. Ngaji sifat 20 tu. Dah mau tak main ngaji tu, dah mau bodoh. Habis itu. Jadi bukan makna baru lawan bagi buruk dah. Benda buruk pun baru. Apa? Sebab ada permulaan bagi ada dan terima perubahan. Macam kita baru dah. Baru. Apa baru? Sebab ada permulaan bagi ada. Betul tak? Dan terima perubahan. Maka kita baharu. Tuhan tentu tidak baharu. Tu. Kemas selalu dah. Mesti Allah sedia tentu tidak baharu. Kemudian dalil pula. Tak lagi kena ada dalil. Supaya kita ni tidak jadi muqallid. Pok turu. Dia mau tahu mana Tuhan sedia. Tok guru ngajar Tuhan sedia belaka. Dia kira tok guru. Kalau tok guru ngajar Tuhan baru juga dia. Jangan. Jangan jadi muqallid. Muqallid mana turut mulut orang. Mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Turut mulut orang lain kerana asabiyah ta'assub tanpa mengetahui sebarang dalil. Jadi orang muqallid ni iman dia tu diikhtilafkan oleh ulama. Sah ke tak sah? Kalau dia tu tidak yakin dengan apa yang dia taklid, hak tu ijma' kata kafir. Tapi kalau dia yakin, selisih pendapat ulama. Sah ke tak sah iman dia? Kata setengah tak sah. Berat tu. Tuhan ada. Tak ada Tuhan tentu tidak. Mu tahu di mana dalilnya? Itu guru ngajar semua Tuhan ada belaka. Iman lagu ni kata setengah ulama qaul yang dhaif kafir lagi. Tu kafir lagi. Mujuhilah kata setengah ulamanya qaul yang rajih, yang kuat, iman muqallid yang yakin itu sudah sah. Dia sudah mukmin. Tetapi berdosa dia sebab apa? Kalau dia tu ahli nazar, dia berdosa sebab tinggal mengaji dan memikirkan pada dalil. Kayak dalam Quran sebut, kita duk baca semua ni lepas isyak ni. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Berkata oleh mereka itu fu ahli neraka sa'ir, law kunna, kalau mula kita di dunia, nasma'u dengar orang mengajar, au naqilu, au dengan makna maaf, serta kita guna akal kita untuk memikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kita tidak akan jadi penghuni neraka sa'ir. Itu. Jadi kena guna akal. Guna akal. Sebab tu dalil dalil dalam perbahasan
ilmu tauhid ni dia sandingkan nakal dengan akal. Bahkan terkadangnya dia sebut akal, nakal tak sebut. Bukan maknanya tinggal Quran hadis. Quran hadis tu jelas dah sebut Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu sedia, Allah Ta'ala tu sah, Allah Ta'ala tu kuasa dah. Tapi kenapa manusia ni tak boleh terima? Sebab akal kepala hontak dia tu kata ni tak betul nak memikir, tak boleh nak terima, tak kena cara nak memikir. Maka sebab tu kadang-kadang ulamanya dia tak sebut qala Allah, dalilnya qala Allah, qala dia tak sebut itu. Sebab apa? Tu jelas dah. Akal orang ni, kalau Tuhan sebut Tuhan ada, apa kalau manusia terima Tuhan tak ada? Apa tu? Otak dia tu mikir tak kena cara. Maka disebut dalil akli, dia panggil dalil akal. Ada 11 saat lagi. Tu nak sebut selalu kau nak tunggu azan dulu. Nak azan dulu dah. Tu nak habis dah tu. Azan dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi apakah dalil yang menunjukkan mesti sedia Allah, dengan makna tidak ada permulaan bagi adanya zat dan segala sifat-sifat Allah, dan tak terima perubahan pada zat dan segala sifat-sifatnya Allah? Dan apakah dalil yang menunjukkan tentu tidak baharunya Allah? Dalilnya ialah baharu alam ini. Itu mudah dekat sini. Lagu mana? Nah, gini. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sedia, kita panggil kalau ni, kalau dia panggil qadiyatu fardiyah, dia panggil al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku'. Dia panggil fardu takdir, tipu-tipu kata. Oh, apa nak kena tipu-tipu kata? Siapa ajar gitu? Quran aja. Quran aja tu. Bukan falsafah Yunani deh. Quran aja. Mana? Lau kana fihima alihatun illallahu. Tengok. Kalau ada lagi pada langit bumi ni Tuhan selain daripada Allah. Kalau gitu. Ada tak Tuhan selain pada Allah langit bumi ni? Ada. Kalau ada jadi mana? Itu dia. Tu cara tu uslub Quran ni dah. Bukan ambil daripada Aristotle, Aflatun, bukan. Pelik sungguh orang kata mengaji ilmu tauhid sifat 20 ni mengaji falsafah. Kok mana ulama sifat 20 lah yang mengkafirkan falsafah. Nah, bisalasatin kafaral falasifatul aidah iz ankaruha wa hiyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maita. Ulama sifat 20 mengkafirkan kelompok falsafah. Jadi kalau kata mengaji sifat 20 mengaji falsafah, maknanya ulama sifat 20 kafir diri sendiri gitu. Pelik lagu tu. Hai, jangan gak buat dusta gitu. Nah, jangan buat dusta lagu tu. Baik. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan sedia. Kalau dulu. Jadi tak Tuhan tak bersifat sedia tu sungguh ke? Dok kalau. Tentu dia bersifat dengan baru. Selalu dah. Sebab dia tak ada orang panggil la wasitata bainahuma. Tak ada orang duduk tengah di antara kedua. Kalau tidak jatuh tino, kalau tidak tino jatuh je lah gitu. Pondai-pondai tak main dekat sini. Nah, kalau tidak pekak ada sifat pendengar. Kalau tidak sifat pendengar pekak. Dia tak ada benda duduk tengah. Tak ada benda duduk tengah. Kalau tidak sedia baru. Kalau tidak baru sedia. Kalau Tuhan tidak sedia bererti pasti dia baru. Nah. Kalau dia baru, maknanya apa baru sini dah? Bukan baru lawan buruk tadi. Baru yang makna ada permulaan bagi ada, terima perubahan. Bermakna Tuhan berhajat kepada yang mengadakan dia dan yang membaharukan dia. Betul tak? Dah baru kan? Kita kata siapa yang mengadakan Allah? Siapa yang mengubah, membaharukan Allah Ta'ala? Kita kata Zaid. Contoh ini. Zaid yang membaharukan Allah. Zaid yang mengadakan Allah. Nah, buat lolok kata. Lepas tu, Zaid ni siapa pula yang mengadakan dia? Dah, dia pun kata dia Tuhan. Zaid kata, saya lah Tuhan. Allah pun kata, saya pun Tuhan. Bila Allah Ta'ala kata dia pun Tuhan, tapi dia baru. Bermakna ada yang menjadikan dia. Siapa? Zaid yang menjadikan dia. Zaid kata, kalau gitu saya lah Tuhan. Kalau gitu sama pada dakwa dengan Allah. Sama. Bermakna Zaid pun baru juga. Siapa yang mengadakan Zaid ni? Kalau kita kata Allah yang mengadakan Zaid pula. Allah mengadakan Zaid. Zaid yang mengadakan Allah. Ini dia panggil daurun. Daur maknanya mutaligak. Gimari. Mutaligak gimari. Kalau kita kata siapa yang menjadikan Zaid? Somad. Siapa yang jadi Somad? Sa'id. Siapa yang Sa'id? Wa'iyah. Siapa yang Wa'iyah? Eteng. Tak tahu pak bila dah. Ajar seramong apa pergi tak tahu. Itu dia panggil tasalsulun. Bertiti tali tak tahu nak kesudah ke mana. Itu. Kita bahas dulu malam ni daur. Tasalsul tu tak tahulah. Mungkin bulan depan ke atau kita masuk sikit ke mana. Dia panjang tak? Boleh terima tak dengan kepala otak orang yang sehat? Jangan tanya orang gila. Orang gila yang boleh terima belakang.
Pala otak orang hak sihat boleh terima dak Allah Taala dijadikan oleh Zaid, Zaid dijadikan oleh Allah Taala. Boleh terima kepala otak? Tak boleh terima. Sebab apa tak boleh terima? Sebab beripung dua perkara berlawanan. Nah. Ketika mana kita kata Zaid yang menjadikan Allah, bermakna Zaid dulu ada. Allah ada ke dia. Pas apa yang menjadikan Zaid? Allah yang menjadikan Zaid. Bermakna Allah ada dulu, Zaid ada kemudian. Siapa ada dulu? Siapa ada ke dia ni? Nah. Beripung ke apa ni? Beripung dahulu ratik ke dia ratik. Satu. Beripung ada juga, tak ada juga pada satu masa. Mustahil pada akal. Itu. Nampak tak? Macam orang satu orang duduk kedai kopi ni, dia duduk dengar orang duduk cerita kehebatan masing-masing. Nak dia ni hebat. Nak ngangu tu biar api pun naga mulut. Nak tu ni. Ni boleh terbang atas langit. Nah, ni berjalan atas air. Dia duduk dengar, dia kata tak ada hebat mana pok ni. Dia pergi ke atas meja. Fofok demo duduk cerita tadi tak hebat langsung. Kalau nak cerita tentang saya lagi hebat. Apa dia kehebatan awak ni? Saya ni ketika mana ibu saya, mak saya nak melahirkan saya jadi tok bidan. Saya jadi tok bidan menyambutnya. Agak-agak kalau orang hak otak cerdik boleh terima tak? Boleh. Kalau hak kata hebat sungguh demo, sama gila dengan orang kecek tu. Apa tak boleh terima? Kata bohong kuat boleh. Apa kita kata? Bohong boleh. Nah? Tak boleh terima kepala otak sebab apa? Sebab ketika mana dia kata ibu saya nak melahirkan saya, dia duduk dalam perut. Satu, duduk dalam. Nah, di dalam. Satu lagi kecil. Halo. Dah. Saya jadi tok bidan. Duduk luar pula dah Lepas tu besar pula tok bidan tak ada. Baby jadi tok bidan tak ada. Besar pula. Beripung dua perkara berlawanan apa? Di dalam perut ratik, di luar perut ratik pada satu masa. Kecil ratik, besar ratik pada satu masa. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara berlawanan tak boleh beripung sekali, mustahil pada akal. Tu lagu tu dah ni. Jadi sebab tu kalau Tuhan ni tidak sedia, dia baru, pasti dia berajak kepada yang mengada. Kalau yang mengadakan dia tu pula pasti juga berajak pada yang mengada kerana sama pada dakwah ketuhanannya. Kalau gitu siapa yang menjadikan yang mengadakan Tuhan? Tuhan yang menjadikan yang mengadakan dia. Boleh terima apa tak? Tak boleh. Sebab apa? Beripung dua perkara berlawanan menyebabkan makhluk ni tak ada. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Sama juga tasalsul beripung dua perkara berlawanan mana? Ada kesudahan dan tiada kesudahan. Mana? Pada dakwanya Tuhan, dialah Tuhan, suk situ habis ya. Tiba-tiba dia pula tidak sedia, dia dijadikan oleh Zaid. Zaid kata saya Tuhan. Nah, saya yang menjadikan Allah. Contoh ni. Maka patutnya suklah di Zaid. Tapi sama pada dakwah ketuhanan dengan Allah tadi, bermakna Zaid pun baru juga. Kata siapa buat dia? Zaid buat dia. Zaid kata saya lah Tuhan. Saya buat Zaid ni. Patut suk di Zaid lah. Tapi oleh kerana sama pada dakwah ketuhanan, tak suk juga siapa yang buat Zaid. Somak pula. Gigi tak tahu apa bela. Bawa-bawa tak ada Tuhan, tak ada makhluk. Maka tak boleh nak jadi makhluk ni. Betul tak? Maka tak ada makhluk ni betul tak? Tak betul. Sebab apa? Nampak dengan mata kepala makhluk alam ni ada. Bermakna yang mengadakan dia tentu sedia. Tidak baru seperti benda hak dia mengada. Itu dah. Tu maknanya mana dalil yang menunjukkan mesti ada Allah, mesti sedia Allah, tentu tidak baru Allah. Baharu alam ini. Baru alam ni. Tu lagu tu. Habis. Baik. Itu hamba buat secara rekah, habis rekah. Habis rekah dah tu. Kalau bahas panjang lagi sebenarnya. Gapo dia tasasul ni ada hak wajib, ada hak mustahil. Panjang lebar pula. Panjang lebar pula. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu. Insya-Allah kita sambung semula pula. Ketiga baqaun, sifat baqa pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, terima kasih jutaan dan